Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 352. Muka surat 352 masih lagi dalam ayat kana nasu ummatan wahidah. Manusia adalah satu umat setelah timbul perselisihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi sebagai penyelamat umat. Sebagai penyampai khabar gembira dan selaku pemberi amaran. Al-Quranul Karim membicarakan tentang mula perselisihan, mula berlaku di kalangan manusia. Selepas daripada bersatu padu menerusi kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa ketika pergaduhan di kalangan anaknya yang merupakan satu orang satu umat, satu pasang satu umat. Jadi kalau begitu kiraannya, maka anak-anak Nabi Adam ini terbahagi kepada beberapa umat. Ayat dalam surah Al-Maidah membicarakan perkara itu, katanya watlu alaihim naba abnai adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Terjemahannya, dan bacalah kepada mereka cerita dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, dengan cerita yang benar ketika kedua-duanya sembahkan kurban, lalu diterima kurban dari salah seorang daripada kedua-duanya, yaitu Habil, dan tidak diterima kurban daripada seorang lagi, yaitu Qabil. Dan dia pun, yakni Habil, dia pun Qabil dekat. Dia pun Qabil berkata, aku pasti bunuh engkau. Kata Qabil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima persembahan kurban dari orang yang bertakwa. Di sana pergaduhan berlaku di antara dua beradik, Qabil dan Habil. Masing-masing Qabil dan Habil mempunyai pasangan semula jadi yang dilahirkan satu perut, satu pasang. Qabil pun satu dan Habil pun satu. Al-Quranul Karim tidak menyatakan apa sebabnya. Tak menyatakan apa sebabnya mereka berkelahi, sedangkan umat pada ketika itunya tak ada orang luar, adik-beradik semuanya, adik-beradik. Tapi adik-beradik pun dalam suasana yang sempit begitu dianggap satu orang satu umat. Jadi kalau 10 orang lelaki 10 umat. Pada saat awal begini, pemimpin umat orang laki-laki, kemudiannya orang nombor 2-nya satu yang datang satu perut daripada ibunya. Al-Quranul Karim ingin mengajarkan kepada kita bahawa perkara yang malu, yang menyentuh maruah, sepatutnya disembunyikan apabila berbicara tentang hal mereka. Qabil disebut
Habil disebut, tetapi nama pasangan masing-masing tidak disebut, kerana ini menjatuhkan maruah seseorang itu. Kita baca, katanya sebagaimana yang diketahui bahawa Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa merupakan manusia yang pertama. Hawa melahirkan anak kembar pada setiap kali bersalin. Setiap kali bersalin, lahirnya anak kembar. Seorang lelaki dan seorang lagi perempuan. Masing-masing anaknya mengenali saudaranya ialah yang dilahirkan kembar bersama-samanya. Jadi masing-masing kenal, ini yang lahir dengan anda, itulah dia bakal isteri anda. Semuanya mengetahui begitu, dan hukum pada ketika itu, isterinya ialah adik kembarnya itu. Isterinya, hukumnya begitu. Tetapi sebarang hukuman yang menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan maruahnya, maka dia cuba mencari jalan untuk keluar daripada peraturan itu. Dan inilah yang berlaku kepada dua orang anak Adam yang namanya Qabil dan Habil. Adam alaihi salatu wassalam ingin membiakkan keturunan dengan mengahwinkan mereka. Adam yang bertindak mengahwinkan adik kandung, satu kandung dengannya, itu sebagai isteri. Tetapi bagaimanapun perkahwinan boleh dilakukan, sedangkan mereka semua adik-beradik. Semuanya adik-beradik, tidak sesama mereka. Semuanya adik-beradik sesama mereka. Krisis ini diselesaikan oleh Adam alaihissalam dengan menjadikan adik-beradik yang diharamkan kahwin ialah yang dilahirkan bersama daripada satu kembar. Itu haram kahwin. Manakala adik-beradik yang dilahirkan daripada pasangan kembar yang lain dianggap jauh dan harus berkahwin dengannya. Peraturan pada ketika itu, adik-beradik yang sebenarnya ialah yang datang satu perut dengannya, adik kembarnya. Yang lain-lain boleh kahwin. Jadi kebetulannya adik-beradik kepada Qabil diperjodohkan dengan Habil, demikian juga sebaliknya. Boleh kahwin macam tu. Zaman inilah zaman manusia belum ramai lagi. Umat walaupun satu orang itu satu umat, tetapi bilangannya anak-anak cucu Adam, anak-anak Adam itu sendiri yang merupakan waris, sama ada adik-beradik ataupun ajnabi. Yang ajnabi itu yang luar. Perkahwinan boleh dilakukan dengan orang ajnabi, orang asing. Jika orang asing yang datang tidak sama perut dengannya. Mengikut undang-undang ini, Habil dijodohkan dengan Iklimah, iaitu adik kembar Qabil. Manakala Qabil pula dijodohkan dengan Labudah, adik perempuan Habil, adik kembar Habil. Iklimah merupakan seorang gadis yang cantik rupawan, sedangkan Labudah tidak secantik Iklimah. Keadaan ini menjadikan Qabil tidak puas hati dengan undang-undang itu, iaitu membantah membantahnya dengan marah,
dan berlakulah pergaduhan di antara Qabil dan Habil. Mengapa? Sebab perjodohan itu tidak kena dengan kehendak mereka. Disebabkan tidak sama rupa paras di antara dua beradik Ikrimah dan Labudan. Lalu membantahnya dengan marah dan berlakulah pergaduhan antara Qabil dan Habil. Itu dia sejarahnya. Jadi sejarahnya yang dapat kita catatkan di sini, pembunuhan yang pertama di muka bumi ini kerana berebut jodoh, iaitu antara Qabil dan Habil. Jadi dengan itu berlakulah peperangan kecil, walaupun kecil tetapi satu ummah dengan ummah yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Riwayat ada menyatakan bangsa ini bukan hanya buatan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan sebelum menciptakan Adam lagi, tanah yang dipilih untuk diciptakan Adam itu tanah dari berbagai-bagai rupa bentuk, dari Afrika, dari Asia, dari Arab, dari macam-macam lagi lah, tanah yang dijadikan asal keturunan anak-anak Adam. Disebabkan ini isyarat menunjukkan bahawa satu bangsa, satu orang anak Adam, satu bangsa. Adik-beradik iaitulah yang datang daripada kembar-kembar yang lain, itu adik-beradik. Tetapi yang diharamkan kahwin ialah kembar yang datang daripada satu perut dengan adik-beradiknya itu. Kes merupakan yang pertama berlaku dalam sejarah dan diselesaikan dengan kebangkitan Nabi Adam AS sebagai Rasul yang pertama. Begitu selesainya. Kemudian 2:1:3. Asal fitrah manusia ialah suci dan bersih. Mereka dilahirkan di atas asas tauhid, ini asasnya. Di atas jalan hidayah. Mereka hanya beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Asalnya begitu. Mereka tidak menanti, tidak mentaati perintah selain perintahnya, perintah Allah. Kana nasu ummatan wahidah, manusia adalah satu umat macam disebut tadilah. Perpecahan berlaku setelah musnahnya perpaduan yang dibina atas dasar tauhid. Pada mulanya musnah disebabkan masyarakatnya dilanda unsur-unsur yang mencemarkan akidah yang dibawa oleh syaitan yang menghasut dan menabur fitnah di kalangan mereka. Kemudian ditambah lagi dengan unsur-unsur lain seperti kelainan pahaman dan banyaknya idea yang cenderung kepada syirik. Di samping mula-mulanya krisis mereka berlaku disebabkan masalah jodoh yang mereka mahu tidak direstui oleh agama dan oleh bapa mereka Adam AS. Lalu ditambah pulanya lagi dengan faktor-faktor lain yang menambahkan lagi ruang perselisihan di antara umat-umat Nabi Adam AS. Ayat di atas harus dipahami selengkapnya dengan ungkapan yang membawa erti manusia adalah satu umat, tetapi kemudiannya mereka berpecah kepada banyak puak dan suku saka. Ayat ini sama maksudnya dengan firman Allah,
wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Terjemahan: manusia pada mulanya hanya satu umat saja yang berpegang dengan agama tauhid. Kemudian mereka berselisih di kalangan mereka berselisih, dan kalaulah tidak kerana adanya ketetapan dari Tuhannya untuk menangguhkan hukuman hingga ke hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang diperselisihkan oleh mereka. Mereka berselisih dengan penjodohan, dan perkara itu sudah berlaku. Kemudian ada lagi unsur-unsur lain yang membolehkan mereka berjauh hati antara satu dengan lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau tidak perkara itu telah diputuskan terlebih dahulu, nescaya akan terjadi seperti mana kejadian perselisihan mereka. Kejadian perselisihan mereka itu besar kerana seorang boleh menerima dan seorang lagi tak boleh diterima oleh anak Adam. Untuk memperbaiki perselisihan dan penyelewengan daripada agama tauhid yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari kalangan mereka nabi-nabi. Setelah timbul perselisihan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai khabar gembira dan selaku pemberi amaran, mubasyirina wa munzirin. Mengenai apa yang mereka diperselisihkan oleh mereka, untuk memperbaiki perselisihan dan penyelewengan daripada agama tauhid yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari kalangan mereka nabi-nabi. Setelah timbul perselisihan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai khabar gembira dan selaku pembawa amaran. Senjata para nabi untuk memperbaiki penyelewengan dari garis tauhid bukannya dengan kekuatan senjata yang membunuh, dan bukan juga harta, tetapi dengan menyampaikan khabar gembira dan dengan kehidupan yang lebih afdal. Dengan menyampaikan amaran dengan azab, kesaksaan neraka, atau dengan istilah yang disebut tarhib dan tarhib. Barangkali pada ketika itu senjata tidak dikenal sebagai pembunuh. Jika tidak, maka tentulah ada alat-alat yang memungkinkan mereka gunakan dalam peperangan antara dua beradik Qabil dan Habil. Tetapi oleh kerana pada ketika itu tidak ada contoh peperangan, tak ada contoh, jadi macam mana kalau nak berperang? Berperang ni adalah bagaimana Allah sebutkan, dia sebutnya mubasyirin dan munzirin. Mubasyirin, pembawa berita gembira, dan pembawa berita yang menyaksakan, berita baik dan berita buruk. Jadi itu sajalah yang ada dan boleh dikenal bahawa antara keduanya sudah berperang. Sebab pada satu orang tu dia terima berita syurga, satu lagi dia terimanya berita neraka, maka dianggap peperangan sudah berlaku di antara dua beradik ini. Sunnah Allah tidak menggunakan
Sunnah Allah tidak menggunakan jalan kekerasan untuk menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tidak menggunakan fakta-fakta dusta dan penipuan sebagai jalan kepada matlamat. Kerana Islam menolak sama sekali konsep matlamat menghalalkan cara. Cukuplah dengan kebenarannya untuk membawa manusia kepada hidayah firman Allah, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Begitulah bebasnya manusia pada ketika itu. Tidak ada lagi hukum siapanya, hukum halal haram yang belum lagi ada, tapi kebenaran itu terus datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui kitab ataupun melalui nabi. Yang kitab pun tidak ada, yang ada ialah suhuf, sahifah. Suhuf maknanya helaian kertas. Terjemahan, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu, maka sesiapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang ingin kufur, biarlah dia kufur. Begitulah itu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tidak ada yang memaksa seorang itu nak beriman ke ataupun tidak nak beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi saiznya kebebasan begitu meluas tadi di kalangan anak-anak Adam sebagai generasi pertama di bumi ini. Selepas daripada tamatnya pemerintahan syaitan, pemerintahan jin yang telah begitu lama memerintah bumi ini. Kemudian tafsir dan inzar, dua uslub dakwah. Tafsir maknanya penyampai berita gembira, dan satu lagi inzar, menyampaikan berita-berita yang menakutkan. Jadi itu akan sambung pada hari besok mengenai tugas rasul-rasul yang dibangkit pada ketika itu, yaitu tafsir dan inzar. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu 'ala an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.